Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini bersama saya Cikgu Nur Rashikin daripada SMK Sultanah Azmah. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar subjek fizik tingkatan 4. Tema pembelajaran kita pada hari ini adalah mekanik Newton. Bab yang akan kita belajar pada hari ini adalah daya dan gerakan satu. Dalam bab ini, kita akan membincangkan subtopik 2.7 iaitu impuls dan daya impuls. Mari kita lihat objektif yang hendak dicapai di akhir pembelajaran ini. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat pertama, mendefinisikan impuls dan daya impuls. Kedua, menerangkan impuls melalui tindakan ikut lajak. Ketiga, menerangkan beberapa aplikasi daya impuls dalam kehidupan seharian dan kaitkan konsep dengan masa impak. Terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan konsep impuls dan daya impuls. Baiklah murid-murid, sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai subtopik kita pada hari ini, mari kita menonton beberapa video yang telah disediakan. Cuba perhatikan video ini. Apakah yang berlaku pada buah tembikai tersebut? Persoalannya di sini ialah, mengapakah buah tembikai itu pecah jika dibaling ke lantai konkrit, tetapi tidak pecah jika dibaling ke dalam air? Seterusnya, video yang kedua ini adalah, persoalannya di sini ialah bagaimana pula pemain rugby dapat mengurangkan rasa sakit apabila dirempuh pemain lain. Baiklah, kita tengok pula video yang ketiga ini. Video yang ketiga ini menunjukkan pemain golf dan pemain tenis dalam satu pertandingan. Persoalan di sini ialah, bagaimanakah cara memukul bola yang terbaik supaya bola dapat bergerak dengan lebih laju? Baiklah murid-murid, persoalan tadi dapat dijawab dengan memahami konsep impuls dan daya impuls. Apakah yang dimaksudkan dengan impuls dan daya impuls? Bincangkan. Impuls. Apakah itu impuls? Impuls merupakan perubahan momentum. Impuls juga boleh disebut sebagai J sama dengan MV tolak MU atau F darab T, di mana F adalah daya yang dikenakan, T adalah masa impak. Unit SI yang digunakan untuk mengukur impuls adalah Newton saat. Baiklah, cuba perhatikan video ini. Persoalannya di sini ialah, bagaimanakah cara pemain bola itu menyepak bola supaya bola dapat bergerak dengan laju dan jauh? Cuba kita lihat gambar-gambar ini pula. Gambar-gambar ini menunjukkan beberapa sukan seperti bola sepak, tenis dan golf. Sukan-sukan ini menggunakan teknik yang kita sebut ikut lajak atau dalam bahasa Inggeris dia adalah follow through. Ikut lajak atau follow through. Apakah kesan tindakan ikut lajak ini? Bincangkan.
Ikut lajak. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar rajah di bawah. Terdapat dua daya yang bertindak, iaitu daya tindak balas ke atas kaki dan daya tindakan ke atas bola. Sepakan yang kuat diikuti dengan tindakan ikut lajak ini akan menghasilkan impuls yang besar. Ini menyebabkan perubahan momentum yang besar pada bola. Maka, bola boleh bergerak dengan halaju yang tinggi. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan daya impuls. Apakah itu daya impuls? Daya impuls merupakan kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman. Daya impuls juga boleh ditulis sebagai F sama dengan mv tolak mu bahagi T, di mana T adalah masa impak. mv tolak mu ialah perubahan momentum. SI unit bagi daya impuls ini adalah Newton. Baiklah, berdasarkan formula daya impuls ini, iaitu F sama dengan mv tolak mu dibahagikan dengan T, kita dapat mengkaji hubungan antara daya impuls dan masa impak. Iaitu, jika perubahan momentum mv tolak mu adalah malar, maka daya impuls F adalah berkadar langsung dengan 1/T. Di mana apabila T iaitu masa impak adalah singkat atau berkurang, maka magnitud daya impuls adalah besar dan sebaliknya. Rakaman berikut menunjukkan ujian hentaman terhadap kenderaan. Cuba perhatikan. Cuba kenal pasti ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan tersebut. Terdapat beberapa ciri keselamatan dalam kenderaan tersebut, iaitu beg udara, tali pinggang keledar, zon remuk hadapan, bumper getah dan penahan kepala. Baiklah murid-murid, pelanggaran dan hentaman menyebabkan kecederaan yang serius. Ini kerana daya impuls yang dihasilkan adalah besar. Bagaimanakah daya impuls dapat dikurangkan? Berdasarkan formula daya impuls ini, iaitu F sama dengan mv tolak mu dibahagikan dengan T, jika T iaitu masa impak bertambah atau menjadi lebih panjang, maka daya impuls yang dihasilkan akan berkurang atau kecil. Ini kerana masa impak dan daya impuls adalah berkadar susah. Mari kita bincangkan zon remuk hadapan dan bumper getah pada kereta. Cuba perhatikan gambar rajah ini. Terdapat dua daya, iaitu daya tindakan ke atas penghalang dan daya tindakan ke atas kereta. Pelanggaran menyebabkan kereta berhenti dan mengalami perubahan momentum.
Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk telah memanjangkan masa impak. Dengan itu, magnitud daya impak ke atas kereta dapat dikurangkan. Cuba perhatikan video ini. Seorang atlet lompat tinggi sedang menjalani sesi latihan. Persoalannya di sini adalah, apakah fungsi tilam dalam sukan lompat tinggi? Bincangkan. Berdasarkan video ini, tilam yang digunakan sangat tebal dan lembut. Dengan cara ini, tilam yang lembut dapat memanjangkan masa impak. Oleh itu, daya impuls yang bertindak ke atas atlet tersebut akan berkurang. Cuba perhatikan video ini. Video ini menunjukkan atlet lompat jauh dalam suatu pertandingan. Persoalannya di sini ialah, mengapakah atlet lompat jauh itu membengkokkan kakinya sewaktu mendarat? Bincangkan. Berdasarkan video ini, atlet tersebut membengkokkan kakinya sewaktu mendarat kerana cara ini dapat memanjangkan masa impak. Maka, daya impuls yang bertindak ke atas atlet tersebut dapat dikurangkan. Baiklah murid-murid, walau bagaimanapun, dalam kehidupan seharian kita juga memerlukan daya impuls yang tinggi. Oleh itu, bagaimana daya impuls dapat ditambah? Berdasarkan formula daya impuls ini, iaitu F sama dengan mv tolak mu bahagi dengan T. Sekiranya T, iaitu masa impak, dikurangkan atau menjadi singkat, maka daya impuls yang terhasil akan bertambah atau menjadi besar. Ini kerana masa impak dan daya impuls adalah berkadar sungsang. Cuba perhatikan video ini. Persoalannya di sini ialah, bagaimanakah ahli karate itu dapat memecahkan kepingan kayu itu dengan mudah? Bincangkan. Berdasarkan video ini, ahli karate itu menggerakkan tangan dengan laju dan berhenti dengan cepat apabila memukul papan. Gerakan laju ini memendekkan masa impak. Oleh itu, daya impuls yang bertindak pada papan adalah besar. Perhatikan gambar rajah ini. Gambar rajah ini menunjukkan peralatan dapur yang digunakan, iaitu lesung batu. Persoalannya di sini ialah, bagaimanakah bawang dapat dihancurkan menggunakan lesung batu dengan mudah? Pada gambar rajah ini terdapat dua daya, iaitu daya tindak balas ke atas alu dan daya tindak ke atas lesung. Kita akan menggerakkan alu dengan laju dan berhenti dengan cepat apabila menghentam lesung. Gerakan laju ini dapat memendekkan masa impak. Maka, daya impuls yang bertindak ke atas lesung adalah besar.
Baiklah murid-murid, sebenarnya semua situasi-situasi yang kita bincangkan tadi melibatkan dua jenis daya, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas ini dapat dijelaskan atau diterangkan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga menyatakan untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Baiklah murid-murid, mari kita uji minda berdasarkan topik yang telah kita bincangkan tadi. Soalan 1. Seorang pemain memukul bola hoki yang berjisim 0.03 kg dan bergerak dengan hal laju 25 meter per saat. Masa sentuhan ialah 0.004 saat. Soalannya ialah, berapakah daya impuls yang bertindak ke atas bola itu? Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menyenaraikan maklumat-maklumat yang terdapat pada soalan ini. Apakah maklumat-maklumat tersebut? Maklumat yang diberi pada soalan ini adalah hal laju awal bola U sama dengan 0 meter per saat. Hal laju akhir bola V sama dengan 25 meter per saat. Masa sentuhan atau masa impak T sama dengan 0.004 saat. Dan jisim bola M sama dengan 0.03 kg. Seterusnya, kita akan selesaikan soalan ini dengan menggunakan formula daya impuls, iaitu F sama dengan mv tolak mu dibahagikan dengan T, iaitu masa sentuhan. Seterusnya, masukkan maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan ke dalam formula daya impuls. Dan kita akan mendapat jawapannya ialah 187.5 Newton. Baiklah murid-murid, mari kita rumuskan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Pertama, murid-murid dapat mendefinisi impuls sebagai perubahan momentum, iaitu J sama dengan mv tolak mu atau F darab T. Kedua, murid-murid dapat mendefinisikan daya impuls sebagai kadar perubahan momentum, iaitu F sama dengan mv tolak mu bahagikan dengan T, di mana T adalah masa impak, mv tolak mu sama dengan perubahan momentum. Ketiga, murid-murid dapat menerangkan hubungan antara masa impak dan daya impuls, iaitu apabila masa impak berkurang atau menjadi singkat, maka daya impuls yang dihasilkan akan bertambah atau besar. Kedua, apabila masa impak bertambah atau menjadi lebih panjang, maka daya impuls
yang dihasilkan akan berkurang atau kecil. Ini kerana masa impak dan daya impuls adalah berkadar sungsang. Saya harap sesi perbincangan kita pada hari ini dapat membantu meningkatkan kefahaman murid-murid dalam subtopik ini. Dengan itu, saya sudahi sesi perbincangan kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.